Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma sana'na. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma sana'na. Allahumma inna na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma amin wa amma ba'd. Dikasihi Tuan Imam, dikasihi Tuan Bilal, Tuan Siak, seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama dengan izin daripada Allah. Mudah-mudahan peluang yang ada kita pergunakan seikhlas mungkin. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan membaca berkenaan tentang hadis pula. Pada pertemuan yang lepas kita berbincang tentang sifat ujub, ya, yang sepatutnya pada malam ini nak bincang takabur, ya, tapi tak jadi. Kita nak baca hadis-hadis Rasulullah. Nak baca hadis-hadis Rasulullah. Biar selang-seli sikit. Ya, kadang-kadang bosan satu kitab saja, kita ambil kitab lain. Malam ini insya-Allah kita akan ambil hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan tentang syurga. Sehingga di dalam tajuknya, iaitulah Kitabul Jannah wa sifati na'imiha wa ahliha. Kitab pada menyatakan tentang syurga dan sifat nikmat syurga itu dan sifat ahli-ahli syurga. Sengaja kita nak cari tajuk-tajuk macam ni supaya nak kasih semangat sikit. Kalau tuan-tuan ingat lagi, setahun 2 tahun lepas, inilah tajuknya yang saya sama-sama baca dalam masjid ni. Boleh ingat lagi? Setahun 2 tahun lepas, Dan kita ulang semula tajuk ini. Dan saya suka tajuk ni, ya, dapat memberikan semangat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik tajuk kuliah ni itulah dia. Nak bagi semangat untuk kita beribadah kepada Allah. Dan insya-Allah di akhir pertemuan kita nanti kita akan bincang juga berkenaan tentang isu semasa. Isu semasa berkenaan tentang isu kedai dobi. Tahu tak isu kedai dobi? Bagaimana persoalan timbul, boleh ke tidak Muslim basuh baju di kedai dobi awam, yang kedai dobi awam tu Muslim pakai, non-Muslim pun pakai. Timbul pula persoalan najis mughallazah dan lain-lain. Ini yang kita akan bincangkan cuba pada malam ini.
di akhir sekali insya-Allah. Kembali kepada tajuk utama kita, iaitu hadis-hadis berkenaan tentang syurga, sifat-sifat nikmatnya dan sifat-sifat ahli syurga itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menceritakan tentang syurga di dalam Al-Quran, tentu banyak, ya. Begitu juga Rasulullah menceritakan tentang syurga di dalam hadis-hadis Rasulullah. Dia sebenarnya suatu nikmat, suatu rahmat, suatu perkara yang sangat bagus untuk kita sebagai hamba-Nya memahami sifat-sifat syurga dan ahli-ahli syurga. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita biasa, manusia ni dia bercita-cita dekat dunia ini untuk pergi ke tempat-tempat yang cantik. Dia bercita-cita, dia merancang, dia kumpul duit, dia ambil tarikh, cari tarikh, dia survey untuk melancong pergi ke tempat-tempat cantik, atau kita kata tempat-tempat ajaib di dunia. Keinginan itu lumrah, ya. Tapi jangan sampai tidak ada keinginan untuk kita bercita-cita, berusaha, merancang untuk masuk ke dalam syurga. Kita sentiasa sebut syurga, kita sentiasa dengar perkataan syurga, tapi tengok perlakuannya tak serupa apa yang dia dengar, tak serupa apa yang dia faham. Bila cerita tentang syurga, hatinya tidak terdetik pun. Kalau cerita tentang apa? Tentang melancong percuma ke Giza, piramid, ya? Boleh ke tidak pergi ke tempat macam tu, Giza, piramid? Itu tempat apa tu? Itu tempat Fir'aun kan? Allah kata dalam Quran boleh pergi mana-mana tempat untuk ambil iktibar. Boleh lah. Tapi jangan berbangga-bangga. Salah niat untuk pergi ke piramid tu. Hanya berbangga-bangga dengan perkara-perkara Fir'aun, perkara-perkara Fir'aun. Ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu tadi. Kalau piramid pun kita bercita-cita merancang, jangan sampai syurga ini langsung kosong dalam jiwa kita. Muslim ini tuan-tuan, hamba Allah ni bukan dia tak tahu, masalah dia leka. Hari ni nak pergi situ, minggu depan nak pergi sini, bulan depan nak pergi situ. Syurga langsung pun dia tidak rancang secara sungguh-sungguh dalam kehidupan dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab itu di dalam ayat Al-Quran, ya, ada menyebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wallazina amanu wa amilus salihati ulaika lahum, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika, mereka itu adalah golongan-golongan syurga, ahli-ahli syurga, yang mereka akan masuk ke dalam syurga dengan kekal abadi. Dalam Quran biasa disebut beriman beramal, beriman beramal, beriman beramal. Dan mudah-mudahan dengan dua syarat ini, itu salah satu daripada bagaimana untuk kita menempah syurga di akhirat nanti insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat Allah lagi dalam Al-Quran ada menyebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang Allah selamatkan dia masuk ke dalam neraka, kemudian Allah terus masukkan dia ke dalam syurga, faqad faza,
dia telah berjaya. Ini kita sebut kejayaan yang kemuncak kejayaan dalam kehidupan kita. Selamat masuk neraka, kemudian masuk dalam syurga, terhindar daripada masuk neraka, dan selamat masuk ke dalam syurga. Ini kejayaan yang sebenar. Kita banyak berjaya yang kita rancang ini hanya terbatas pada alam dunia sahaja. Besar tuan-tuan bagaimana hikmah Allah Rasul ceritakan tentang sifat-sifat syurga ini, supaya kita benar-benar berasa betul-betul untuk memburu syurga itu, seterusnya beramal. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, cerita sini masuk syurga kerana rahmat Allah taala. Hadis ni banyak juga kita sebut, saya sebut ya dalam pertemuan kita yang lepas. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidak seorang pun di antara kamu yang amalnya akan dapat menyelamatkannya. Amal kita tidak akan dapat menyelamatkan kita daripada neraka. Amal kita tidak akan menyelamatkan kita sehingga kita boleh masuk dalam syurga. Habis adakah kita tidak perlu beramal? Jangan salah faham. Beramal mesti. Beramal wajib. Tapi apabila dikatakan bahawa kamu masuk syurga, itu bukan semata-mata kerana amalan kamu. Kamu selamat daripada api neraka di akhirat nanti bukan semata-mata kerana amalan kamu. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, adakah engkau pun begitu ya Rasul?" "Ya Rasul," kata, "aku juga begitu. Tetapi Allah melindungiku dengan rahmatnya. Kerana itu tambah giatlah kamu meluruskan amalanmu." Ini disuruh beramal tu. Baik, dia kata bukan sebab total amalan kamu menyebabkan kamu masuk syurga. Ini supaya kita ini terus beramal. Memang satu tahap mereka-mereka yang beramal dan kefahamannya kurang, bila beramal, syaitan cucuk. Dia kata amalan dia sudah banyak, ujub, sehingga dia tidak terus beramal. Bila dia banyak beramal, dia confident masuk syurga dengan amalannya. Perasaan begini tak bagus. Ini syok sendiri. Dalam akidah kita meyakini bahawa segalanya dengan izin Allah. Itu sebab total, sebab mutlak yang memasukkan kita ke dalam syurga. Sebab itu tuan-tuan, bukan sahaja kita ini beribadah, tonggang-tonggek, bersedekah, sambil-sambil mulut kita ini, jiwa kita ini meminta syurga daripada Allah. Meminta syurga daripada Allah. Masuk syurga bukan semudah apa yang kita buat dekat dunia. Kalau nakkan sesuatu bayar dapat, nakkan sesuatu bayar dapat. Sepertinya kita salah faham dalam hal-hal syurga. Bayar dengan amalan dapat syurga, bayar dengan amalan dapat syurga. Tidak. Akidah kita mengajar awal-awal lagi, semua itu dengan izin Allah. Sebab itu bila kita ada jiwa macam ni, kita akan jadi fakir. Ni fakir, tapi fakir di sisi Allah. Fakir di sisi Allah ni dia miskin. Miskin langsung dia memerlukan Allah. Kalau fakir dalam bahasa biasa, dalam bab harta, fakir ini fakir daripada harta. Dia memerlukan harta.
Fakir harta, miskin, dia memerlukan harta. Kalau tak ada harta, susah dia. Ini orang fakir dari sudut harta. Tapi istilah fakir dari sudut lain, iaitulah kita dengan Allah. Kita fakir dengan Allah dengan makna kita sangat berhajatkan kepada Allah dalam apa jua situasi. Satu lagi istilah namanya ghina. Ghina ini kaya. Kalau kaya di sisi Allah, ghina anillah, kaya di sisi Allah, maksudnya dia tidak memerlukan Allah lagi. Kalau dia kaya harta, dia tidak perlukan orang lain, dia tak perlukan bantuan orang lain. Dia sudah banyak harta, itu kaya harta. Kaya Allah macam tu. Fakir di sisi Allah begitu. Sifat-sifat tadi mengajar kita untuk terus fakir kepada Allah. Sungguh ke tidak bahawa sebab total masuk syurga itu dengan izin Allah telah kita bahaskan tadi, dan insya-Allah nanti ada hadis yang menguatkan perkara itu. Yang akhir sekali hadis ini kata, mudah-mudahan kamu ini tambah giat beramal, tambah banyak beramal. Ini kita perasan sok sendiri, konon-kononnya sudah banyak beramal, rupa-rupanya masih sedikit. Sebab itu disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama tasawuf yang terkenal dengan kitab hikamnya, menghimpunkan hikmah-hikmah. Dia kata kita beribadah jangan berpaut dengan amalan. Beribadah banyak-banyak, jangan berpaut dengan amalan yang banyak tadi. Beribadah banyak-banyak tapi berpaut pada Allah. Itu cantik. Berpaut pada amalan nanti dia jadi ujub, dia lupa Allah tu. Dia lupa Allah. Ya? Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Sebab itu Rasul sampaikan dia bengkak-bengkak kaki beribadah, sedangkan dia sudah dijamin syurga. Tetapi begitu i'tiqad akidah dia, kemuncak masuk syurga itu sebab totalnya adalah dengan izin Allah. Baik. Kalaulah yang beribadah itu belum dapat jaminan masuk syurga, lagilah yang tidak beribadah. Yang kita duduk-duduk dalam taman syurga ini, rumah Allah, majlis ilmu, pun masih belum dijamin boleh masuk syurga nanti. Lagilah yang tak duduk dalam majlis ilmu. Ni tuan-tuan Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Taala berfirman, ini hadis qudsi, kesediakan bagi hamba-hambaku yang saleh segala kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, bahkan belum pernah tergambar dalam hati sanubari manusia. Inilah syurga. Sifat-sifat syurga macam tu, nikmat dia tidak pernah terlintas dengan mata, tak pernah dilihat mata, didengar telinga, tak pernah terlintas dalam hati. Walaupun kita mendengar hadis-hadis sifat syurga, tetapi kita tak boleh bayangkan makna sebenar nikmat syurga itu. Semua ini supaya kita rasa, ya Allah, syurga hebatnya. Jadi kita tamak dengan syurga. Baca cerita tentang syurga, hatinya itu keras saja, tak tersentuh pun, tidak rasa nak memburu syurga itu, tidak insaf. Ini jenis hatinya kotor. Tapi kalau cerita tentang duit, laju. Laju. RM1, RM2 pun kalau ada, jarang dibiarkan, ambil juga. Ini tuan-tuan muslimin muslimat, janganlah fikiran kita kat dunia ini hanya duit saja.
Hanya tahu makan aja. Baik. Ini nikmat yang diceritakan. Begini ceritanya supaya kita tamak dengan syurga, inginkan syurga. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dengan maknanya, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Nikmat syurga lah, iaitu segala macam kenikmatan syurga yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Istimewa macam mana sekalipun nikmat dunia ini banyak sudah dikongsi oleh orang lain. VIP macam mana pun tempat itu banyak sudah dikongsi oleh orang lain. Yang syurga punya ini belum siapa-siapa tahu lagi, belum siapa-siapa jamah lagi. Siapa jamah? Nanti kita ini yang beramal, beriman dan beramal dengan ikhlas. Ini syurga. Hebatnya syurga, tuan-tuan muslimin muslimat. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk syurga, hai penduduk syurga. Hai, terjemahan dia hai. Kalau bahasa Arab, ya ahlal jannah, wahai penduduk syurga. Ini salah satu kenikmatan dalam syurga. Allah menyapa penduduk syurga. Masya Allah, seronoknya disapa oleh Allah. Kalau Tuan Imam sapa kita, seronok. Kalau Tuan Nazir, YB, datuk-datuk sapa kita, seronok kita. Lagi-lagilah kalau artis. Masya Allah. Tapi ahlul maksiyah, golongan-golongan yang maksiat ni, kalau sapa kita, janganlah terlampau seronok berbangga-bangga dengan ahli maksiyah, Dan saya tak kata semua artis tu ahlul maksiat, Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini nikmat Allah menyapa penduduk syurga. Bila disapa begitu, penduduk syurga pun menjawab, ya Allah, kami siap sedia memenuhi panggilan dan perintah-Mu, wahai Tuhan kami. Segala kebaikan berada di tangan Engkau. Ini dia sambutan daripada penduduk syurga. Kemudian Allah bertanya lagi, wahai penduduk syurga, adakah kamu berasa puas dengan nikmat syurga? Lalu penduduk syurga menjawab, puas ya Allah. Bagaimana kami tidak akan merasa puas? Bukankah Engkau telah memberikan kami segala kenikmatan yang belum pernah Engkau berikan kepada makhluk lain, nikmat syurga ini? Penduduk syurga dia rasa hairan. Macam mana Allah tanya macam tu? Dia tidak membangkang, dia hairan aja. Sesudah dia masuk dalam syurga, Allah tanya macam tu, adakah puas? Puas. Kemudian Allah bertanya lagi, mahukah kalian aku berikan nikmat yang lebih istimewa daripada itu? Jawab penduduk syurga, wahai Tuhan, nikmat apa pulakah yang lebih istimewa daripada itu? Ni tuan-tuan, rupanya ada lagi nikmat yang istimewa daripada nikmat syurga ini. Ni tuan-tuan ya, sampai penduduk syurga merasa hairan. Kemudian Allah pun menjawab, iaitulah apabila aku curahkan kepadamu keredaanku, kemudian aku tidak akan marah lagi kepadamu sesudah itu untuk selama-lamanya. Itu adalah nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat syurga. Ni apa ni? Redha Allah Subhanahu wa taala. Keredaan Allah. Masuk syurga dengan nikmat syurga, satu. Masuk syurga, nikmat syurga, dapat pula redha Allah, dua. Barangkali ada orang yang masuk dalam syurga Allah, tetapi Allah tidak redha dia. Allah tak redha. Masuk
rumah besar-besar tapi tuan rumah tak ikhlas, seronok ke? Makan sedap makanan tu tapi kawan yang belanja tak ikhlas, seronok ke? Begitulah nanti dekat akhirat. Bagaimana di samping kita memburu syurga, jangan lupa memburu redha Allah. Maksudnya tadi dia masuk syurga, Allah redha, Allah tidak marah lagi dia selama-lamanya dalam syurga itu. Cukup, seronok. Sebab itu dalam Ramadan kita diajar dengan satu doa, Allahumma inna nas'aluka redhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta redha Engkau ya Allah dan syurga ya Allah. Kenapa doa itu dimulakan dengan redha baru syurga? Hebat ni tuan-tuan. Jangan nakkan syurga saja, tapi nakkan redha Allah juga. Sebab itulah dikatakan tadi bahawa yang kita masuk syurga itu bukan semata-mata sebab amalan kita, tapi sebab redha Allah, sebab izin Allah, sebab rahmat Allah, sebab belas kasihan Allah. Kita beribadat banyak pun bukan hebat sangat, tapi belas kasihan Allah yang maha luas itu akhirnya kita masuk ke dalam syurga. Ini tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu dikatakan juga bahawa mereka-mereka yang sudah dekat beramal dengan Allah ini, yang sudah dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, sudah tinggi dah dia punya kedudukan di sisi Allah. Sekalian ibadahnya tu fokus dia mengharapkan redha Allah. Manakala orang-orang yang biasa macam kita ini, dia akan beribadah, tujuan dia beribadah itu adalah mengharapkan syurga. Adakah salah? Tak salah. Tapi gitulah tahapnya. Nakkan syurga orang-orang awam. Nak tinggi lagi sampai satu peringkat kita akan rasa lazat beribadah. Syurga tu bukan kita tak mau, tapi kita lebih capai yang lebih atas redha Allah. Syurga insya-Allah akan dapat. Kalau dia dapat syurga, belum tentu dia dapat redha Allah. Beribadah betul-betul hendakkan redha Allah. Sepertinya kalau kita inginkan syurga beribadah, dia macam ada kepentingan. Tak salah, tak salah. Tapi dia macam ada kepentingan. Buat sesuatu nak upah, buat sesuatu nak upah. Berbanding dengan orang yang buat sesuatu dia ikhlas, buat sesuatu dia tak nak upah. Dia tak minta-minta pun, tapi kalau bagi dia ambil. Ini yang beza. Pastilah orang yang beramal, yang tolong tak minta upah tu tinggi sikit berbanding orang yang beramal minta upah. Tak salah, tapi begitu bandingannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, sifat syurga. Rasul berkata lagi, kelak penduduk syurga akan melihat sebuah kamar di atas mereka. Kamar ni bilik. Terlihat seperti bintang bercahaya gemerlapan jauh di ufuk timur atau barat kerana perbezaan kedudukan mereka. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu tempat para nabi yang tidak tercapai oleh orang lain?" Dan salah satu nikmat dekat syurga ada bilik dekat atas. Ya. Dalam dunia ini kita berebut-rebut nakkan bilik rumah, ya, sepertinya 2, 3, 4, 5, 6 tingkat. Contoh nak kondominium, ya, seronok, ya. Ini di syurga tinggi di atas tu, hebat sangat nikmat tu. Sahabat bertanya, adakah ini khusus untuk Nabi saja? Sebab cantik sangat, macam untuk VIP khas saja, ya. Kemudian disebut oleh Rasul, tidak, ini bukan khusus untuk Nabi. Ini siapa yang beriman dengan Allah, beramal dan mempercayai Rasul itu Muhammad, dia pun boleh dapat itu. Begitu Rasul memberikan galakan kepada kita untuk memburu syurga, tuan-tuan.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Azan. Ya, kita azan dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik. Kita sampai kepada hadis bagaimana nikmat syurga. Ada satu bilik di atas itu, ya, sebuah kamar di atas penduduk syurga, yang bilik itu sangat istimewa. Sahabat ingat itu hanya untuk para nabi, tapi rupa-rupanya untuk orang awam juga yang beramal betul-betul, beriman dengan Allah dan mempercayai Rasulullah. Baik, hadis seterusnya. Berkenaan tentang angin yang ada dalam syurga. Nak cerita angin yang ada dalam syurga, ya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam syurga terdapat sebuah pasar. Dalam syurga pun ada pasar. Kita jangan tamak sangat dengan pasar dunia ni, ya. Di dalam syurga ada sebuah pasar yang didatangi penduduk syurga setiap hari Jumaat. Pasar Jumaat. Tapi dalam syurga. Dunia ni banyak pasar. Pasar Sabtu, pasar Minggu, pasar Ahad, pasar basah, pasar kering, semacam lagi. Ini hari Jumaat. Di syurga pasarnya. Di dalam pasar itu ada angin bertiup dari sebelah kanan, menyentuh muka dan pakaian mereka, menyebabkan muka dan pakaian mereka bertambah cantik dan tampan. Angin yang ada dekat pasar tadi, pasar syurga, ditiup orang sebelah kanan, pakaian muka orang tu akan bertambah cantik. Ini nak cerita, dalam syurga ni, kiri, kanan, depan, belakang, nikmat belaka. Toleh mana pun cantik-cantik belaka. Tiap angin bertambah cantik. Angin dekat pasar dunia ni busuk. Angin dekat pasar, angin masuk longkang, bau longkang. Angin masuk tandas, bau tandas. Pasar bertumpuk-tumpuk sampah, berlendir je dalam bekas sampah, bau. Pasar dunia ni bau sangat. Tapi itulah manusia berpusu-pusu datang, berpada-padalah kejar pasar dekat syurga. Di mana usaha kita untuk kejar pasar dekat syurga? Di mana? Masjid pun tak datang, kuliah pun tak datang. Contoh, ya, sini okey, tempat lain masjid batang hidung aja, kuliah dekat kat batang hidung saja. Tapi dia lebih memilih duduk dekat kedai mamak setengah jam, 45 minit, sampailah rancangan kegemaran dia bermula pada waktu itu. Masya Allah. Bukan sini, tempat lain. Baik, sebelah tu ada kedai mamak. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya. Ini pasar. Baik, ketika mereka pulang ke rumah, yang pergi pasar tadi pulang ke rumah, didapati isteri mereka bertambah cantik. Ni tengok, pergi pasar hari Jumaat, angin tiup, dia cantik. Dia balik rumah, dia tengok isteri dia pula bertambah cantik. Kan cantik. Di mana-mana syurga ini kita akan menikmati kecantikan, keindahan, berlazat-lazat dengan kecantikan. Ini akhlak-akhlak penduduk syurga, cantik-cantik. Penduduk dunia boleh ikut. Suami isteri di syurga cantik. Suami balik-balik rumah, isteri cantik. Penduduk syurga.
Penduduk dunia boleh ikut. Suami balik rumah, isteri janganlah comot sangat. Ya, kemas sikit. Bukan kita kata isteri saja kena cantik, molek. Suami pun dekat rumah cantik, molek lah juga. Ya, ini tak pakai baju. Suami contoh, ya, dia sebenarnya lelaki ni dia suka tengok benda yang cantik-cantik dengan mata dia. Sebab itu dalam ayat Al-Quran bila kata tundukkan pandangan lebih pada lelaki, perempuan ni tak kisah sebenarnya. Sebab itulah lelaki boncet ke, lelaki apa ke, comot ke, suami dia juga dia setia. Hangit macam mana sekalipun suami itu dia setia. Asalkan wanita ni dia dapat belayan emosi. Okey, cantik tu perkara kedua. Lelaki cantik perkara pertama. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, suaminya balik rumah, isterinya dekat rumah cantik. Suami pun berkata, engkau sungguh cantik, ya, sepeninggalan aku pergi ke pasar. Suami puji. Dekat dunia suami kena puji isteri yang cantik-cantik tu. Isteri dekat dunia dia berhias mula-mula kerana suami. Puji sikit. Jangan buat dono saja suami. Kita risau isterinya tu nanti akan terperangkap dengan pujian-pujian luar, pujian kawan dia, yang sehingga dia bercantik-cantik selepas itu bukan kerana suami dia, tapi kerana pujian orang luar. Hati-hati. Penat isteri itu mula-mula dia bermakeup untuk suami, dia beli macam-macam alat makeup, kita buat tak tahu aja. Puji sikit, cantik kamu ni wahai isteriku. Itu formal sangat. Buat ayat yang biasa, cantik sayang ni. Baik. Ni tuan-tuan muslimin, puji. Kalau dia terperangkap dengan pujian orang lain sehingga terbiasa makeup untuk pujian orang lain, suami pun dapat saham. Suami pun dapat saham dosanya. Baik. Kemudian isteri pula berkata pada suami, wahai suamiku, engkau pun bertambah cantik tampan baju dan mukamu. Sebab dia baru balik daripada pasar tadi. Cantik wahai suamiku, engkau juga cantik. Ni saling puji memuji. Suami isteri dalam syurga, dekat dunia boleh ikut. Kadang-kadang kita orang Melayu ni dia tak biasa, kekok, malu. Benda-benda tu nak ubat caranya try saja. Cuba. Paksa mulut tu. Cantiklah kau. Mula-mula kaku, macam geli je. Paksa 2 kali sebut, cantik kau ni. Paksa lagi 3, 4, 10 kali, insya-Allah. Lagi-lagi kita ikhlas kerana Allah, nanti Allah campakkan rasa sayang, insya-Allah. Ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini bagaimana keindahan di dalam syurga. Suami isteri yang seharusnya menjadi teladan kepada suami isteri ketika dia hidup di dunia lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya, bagaimana hadis Rasulullah daripada Muhammad radhiyallahu anhu, katanya pada satu ketika para sahabat berlomba-lomba mengingatkan ataupun berdiskusi berkenaan tentang syurga. Sahabat-sahabat ni hebat dia duduk-duduk, dia boleh cerita tentang syurga. Dia duduk sembang-sembang cerita tentang syurga. Betapa dekatnya syurga itu dalam hati dia. Kita duduk-duduk sembang cerita bola, duduk-duduk sembang cerita kerja tak habis-habis. Cerita tentang beli rumah, beli motor, beli kenderaan. Kalau kaki bola, cerita bola pula, ya? Kaki mengumpat, lagilah teruk. Baik, ini sahabat dia cerita tentang syurga. Ada seorang sahabat tu sampai dia berkata,
Wahai kawan-kawan, manakah penduduk syurga yang lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Ini nak cerita jiwa mereka dekat dengan syurga. Mudah-mudahan jiwa kita yang dekat dengan syurga pun begini. Ceritanya cerita syurga, sembangnya sembang syurga. Sembang saham aja tak habis-habis. Baik. Baik. Bila kata tanya macam tu, siapa banyak dalam syurga, lelaki ataupun perempuan? Seorang sahabat yang namanya Abu Hurairah pun dia mencelah, dia pun menjawab, bukankah Rasulullah telah bersabda bahawa rombongan yang pertama masuk ke dalam syurga, mereka bercahaya bagaikan bulan purnama. Sesudah itu rombongan yang menyusul bagaikan bintang gemerlapan di langit. Setiap laki-laki mempunyai 2 isteri dalam syurga di akhirat nanti. Jadi dapat jawapan. Yang paling banyak adalah perempuan. Seorang lelaki 2 isteri. Kalau 2 orang lelaki 4 perempuan. Ini maknanya berpoligami, ya. Tak usah risau, walaupun dekat dunia tak dapat poligami, itu dekat akhirat kita akan dapat. Jadi wanita muslimat jangan cemburu. Ini tawaran daripada Allah untuk suami kita, ya. Jadi muslimat pun dapat juga sebenarnya nikmat yang sama, ya. Baik. Kemudian dikatakan 1 laki-laki 2 perempuan. Kedua-dua isteri ini, bidadari lah ni, ya. Kedua-dua bidadari ini, kecantikannya ini seperti, kedua-dua bidadari ini mempunyai betis yang tembus pandang sehingga kelihatan jantung betisnya bahagian dalam. Tu dia. Adakah betis kita ada jantung? Boleh cek. Cuma di sini nak cerita, ini hadis, dia bagi tamsilan, bagi contoh, bagi kiasan. Cantiknya isteri kita dalam syurga itu hanya diukur, salah satunya diukur dengan betisnya sahaja. Betisnya itu cantik sangat. Kalau tengok tu tembus pandang sampai kelihatan jantung betisnya belah dalam. Dengan makna, kalau dekat dunia, perempuan tu kalau cantik, putih melepak, macam nampak mengalir darah dalam tu. Urat-urat dalam pun boleh nampak. Itu cantik betul. Yang ini dia cerita betis. Biasanya dekat dunia ni, kalau betis perempuan itu slim, semuanya slim, cantik. Kalau betis itu macam tongram, saiznya macam itulah. Kecantikannya itu hanya diambil salah satu daripada juzuk anggota badan bidadari itu, betisnya. Itu belum cerita muka bidadari. Kalau sudah nampak muka bidadari, tak tahu macam mana nak cakap. Ini cerita betis dulu. Ini nikmat yang hebat, tuan-tuan. Bidadari dekat syurga, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan cerita yang hebat ini tentang bidadari, wahai laki-laki, berhentilah dengan maksiat bersama dengan wanita yang tidak halal. Burulah wanita yang ada dekat syurga, bidadari yang ada dekat syurga. Wahai laki-laki, berhenti melihat wanita yang haram dipandang dekat dunia ini, tubuhnya. Apa yang memujuk kita? Itu bidadari dalam syurga itu. Kamu nak apa lagi? Ya? Inilah. Mudah-mudahan kisah ini benar-benar menghalang kita melakukan maksiat, terutamanya berhubung kait dengan fitnah wanita ini. Ya, itu betisnya tu. Dan di dalam syurga tidak ada lelaki yang membujang. Walaupun dekat dunia dia tak kahwin, jangan sedih. Dia tak kahwin bukan sengaja. Tapi dekat akhirat dia tidak akan membujang. 2 isteri lagi senang-senang. 2 isteri. Ni tuan-tuan, janganlah kat dunia ni sengaja nak membujang, jangan, ya.
Kahwin tu sunnah. Kalau dia ikhlas betul nak kahwin, rezeki ada tuan-tuan. Jangan terlampau beralasan kenapa tak kahwin, tak ada rezeki. Jangan, ya. Zaman fitnah sekarang ni zaman dajjal, ya. Fitnah di mana-mana, maksiat di mana-mana. Wahai ibu, wahai ayah, jagalah anak tu. Ketika anak tiba-tiba dia benar-benar meminta untuk kahwin, contohlah, ya, bukan pada umur sekolah rendah, bukan umur pada sekolah menengah, umur-umur dekat-dekat masuk universiti tu, dia betul-betul tolong ya nak kahwin. Kerana jiwa dia betul-betul meronta tu sebab di sekelilingnya banyak maksiat. Kalau ada duit, izinkanlah kahwin, sehingga dia belajar dalam kahwin, tak apa, pelan-pelan insya-Allah. Fitnah sekarang ini anak-anak muda yang belajar ke universiti, lebih baik kahwin cepat, selamat dunia akhirat. Tapi tujuan kahwin itu tadilah nak selamat dia daripada fitnah maksiat. Maksiat ni tuan-tuan, ya. Bukan tujuan kahwin cepat tu nak sedap-sedap, tidak. Baik. Baik itu. Kemudian lagi, sikit lagi. Begitu mereka yang di dalam syurga ini, Rasul menyebut lagi, mereka yang di dalam syurga ini, mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Tu dia. Dalam dunia ni azab kita, ya, walaupun itu nikmat Allah juga, tapi payah, ya. Buang air kecil, buang air besar, bau tai, bau hancing, semua ada, ya. Nak cari tandas pula selepat, azab, ya. Kat syurga tak ada semua tu. Makan banyak mana, minum banyak mana, tak kencing, tak berak. Apa lagi kita nak? Burulah syurga itu, ya. Muslimin muslimat, mereka tidak membuang ingus dan tidak meludah. Ingus tu kotor, ludah tu kotor, ya. Ini kita kat dunia asyik-asyik meludah saja. Bukan tak boleh, boleh, tapi dengan adab. Baik. Ni bagaimana indahnya syurga. Sikat mereka itu daripada emas, sikat daripada emas. Dan keringat mereka itu daripada kasturi, peluh mereka daripada kasturi. Dekat dunia ni peluh azab kita, ya. Bau hangit. Tuan-tuan tahu istilah ketiak hangit? Pernah jumpa kawan ketiak hangit? Kalau kawan ketiak hangit duduk macam ni sedirit tu bau semua. Okey. Sebab itu jaga-jagalah, ya. Bagaimana di sini dalam syurga keringatnya bau kasturi. Macam mana sekalipun berpeluh dekat syurga, bau wangi saja. Inilah yang dikatakan kejayaan yang sebenar. Bentuk mereka dekat syurga itu seperti nenek moyang mereka Adam, iaitu tinggi 60 hasta. Zaman-zaman umat Nabi Adam dan umat dia besar-besar, 60 hasta. Kita sombong, badan kerdil begini dekat dunia, sombong, konon kuat. Dia pergi gimnasium, dia bina badan, dia kasih kuat, kasih menonjol musikal ni, apa nama musikal ya? Sado, buat semua tu. Lidah sado tu dah kuat, terpaksa pula dia pakai baju ketat supaya nampaklah benda tu. Takkan nak pakai baju longgar, tak balik modal. Tapi semua tu yang dia buat, Allah dikira sebagai maksiat, tunjuk-tunjuk. Kat syurga tak payah dah benda tu. Ustaz, macam mana sukan si ada acara bina badan pakai spender saja? Itulah masalah dunia kita ni, Dunia kita ni yang biasa dibuat jangan kata halal, ya. Sekarang ni betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kayu ukur dia Al-Quran, hadis, Allah, Rasul. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian dalam syurga lagi ni, sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimanakah makanan penduduk syurga? Rasul menjawab, makanan penduduk syurga itu sekira-kira
Kalau makan dia sendawa, sendawanya itu bau kasturi. Kita makan durian, sendawa bau durian. Sendawa tu angin daripada mulut campur-campur tai juga tuan-tuan, dia keluar. Kita pun harum macam. Sebab itu muntah najis tuan-tuan, sebab daripada mulut, daripada perut naik atas, keluar najis. Kena baju basuh. Ingus tak najis, kotor aja. Baik. Makanan begitu bau harum bila sendawa. Kat dunia tadilah, kalau kat dunia angin tu keluar ikut mulut sendawa, angin keluar ikut bawah kentut. Masya Allah, dua-dua busuk. Tapi kat syurga tidak ada. Tuan-tuan, makan sedap macam mana sekalipun makanan itu, tahap hidangan istana macam mana pun, akhirnya dia jadi tai juga. Mahal macam mana sekalipun makanan itu dekat dunia, makan sedap, dia jadi tai juga tuan-tuan. Bahkan rupanya sama. Malam ni tuan-tuan makan nasi Arab, kambing special dari gurun, tai dia warna tu juga. Malam besok makan apa? Tengok tai dia sama saja. Tak percaya? Boleh tengok tuan-tuan lepas ni sendiri. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam syurga pakaian mereka tidak pernah cacat, pakaian mereka tidak pernah lusuh, ketampanan mereka tidak pernah pudar, tidak pernah tua. Ni kalau kat dunia pakaian, Masya Allah, tak cukup satu almari, dua almari, padahal satu minggu 7 hari aja. Masya Allah. Ni tuan-tuan, burulah kenikmatan di syurga ini. Tidak pernah tua. Hidup dekat dunia ni jangan terlampau untuk jadi muda saja, ataupun takut jadi tua. Tak payahlah benda tu, ya. Tak payah. Kita tua juga sebenarnya nanti. Takutlah jenis orang yang tak banyak ibadah. Itu sepatutnya kita takut. Tua ke muda ke tak kisahlah. Yang penting dekat syurga nanti kita muda selama-lamanya. Perempuan banyak takut mukanya tua, tu banyak pakai makeup, Tapi ada yang takut tua tu kerana suami, takut nanti suami, yalah, suami nak cantik, isteri kena ikut, tak apalah. Kalau dia buat kerana suami, okey. Tapi suami pun kena fahamlah, hakikatnya dia tua juga. Banyak orang yang takut tua wanita. Sebab itu wanita ni muka dia cepat tua berbanding suami. Sebab suami ni dia tak fikir, dia tak takut dia cepat tua berbanding wanita. Kalau takut sangat tua, cepat tua. Lelaki tak ada fikir benda tu. Dia bedak pun tak beli, makeup asas pun dia tak beli. Cuba tengok muka-muka lelaki kita, muda tuan-tuan. Jika dibandingkan suami isteri, biasanya isteri nampak tua sikit. Tengok dia punya suami, muda suaminya. Tapi tak kisahlah tu tuan-tuan, Baik, ni yang disebut tadi di dalam syurga. Baik, dalam hal ini juga saya nak cerita bagaimana bidadari dalam syurga ini yang paling cantik ialah bidadari jenis isteri kita. Yang ada dekat dunia itu, dia boleh jadi bidadari nanti dekat syurga. Itu jenis suami isteri yang salihah, yang dia berkasih-kasih dekat dunia kerana Allah, yang dia tidak pernah bercinta sebelum kahwin, dia bercinta hanya selepas kahwin. Betul-betul isteri taat, suami benar-benar menjaga isterinya kerana Allah. Isterinya itu nanti akan jadi bidadari. Allah bagi bidadari yang lain dibandingkan begitu. Siapa yang paling cantik? Bidadari isteri kita. Jadi dekat dunia ini jangan sia-siakan isteri kita. Masya Allah. Konon-konon kita nak biarkan isteri kita dekat syurga, nak dapatkan bidadari dekat syurga saja. Ini tak adil tuan-tuan. Inilah yang dikatakan banyak dalam lagu cinta.
bercinta sampai ke syurga. Betul-betul isteri kita jadi bidadari yang paling cantik nak dibandingkan dengan bidadari lain. Ini tuan-tuan muslimin muslimat ya. Mudah-mudahan kisah syurga ini benar-benar menggalakkan kita untuk terus beribadah. Sudah-sudahlah dengan nikmat dunia ni yang tak setara mana pun ya. Kita tamak sangat dengan dunia, merupakan ganjaran yang Allah janjikan dekat akhirat. Baik, yang terakhir sikit je ni insya-Allah. Jam ni betul ya? Jam tu betul. Jam tu betul. Betul. Okey. Isu tentang dobi. Baik, sekarang ni ada dua soalan untuk kita faham. Soalan pertama, boleh atau tidak Muslim basuh baju dekat kedai dobi awam yang campur-campur pakai kedai dobi tu? Muslim pakai, non-Muslim pun pakai. Ini ulama' dah bahaskan dalam kitab fiqh. Ada perbahasan apakah hukum memakai bekas yang dipakai oleh non-Muslim. Kalau bekas makan, pinggan mangkuk. Kalau minum, cawan. Kalau bekas basuh baju, mesin basuh lah. Baik, hukumnya boleh ke tidak bekas-bekas ni kita campur pakai dengan non-Muslim? Baik, ini perkara khilafiyah. Saya ambil yang senang, mazhab Syafi'i. Ini yang sangat mudah, nak kasih kita mudah supaya kita tidak susah ya. Baik, Imam Syafi'i katanya, kalau selagi kita tidak melihat bekas itu ada zat babi, ada najis mughallazah, tak dilihat dengan matanya, tak dilihat, maka ia dikira bersih. Tidak ada najis mughallazah, tidak perlu disamak. Tapi kalau dia lihat, dia nampak dengan mata kepala bekas itu ada najis mughallazah, maka perlu disamak. Contoh, kedai dobi, tengok-tengok kita datang seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tak pernah nampak benda tu ada, terus je pakai. Yang nampak tu macam mana? Dia pergi kedai dobi, tengok ada non-Muslim pegang anjing, kemudian pegang mesin tu, mesin tu kena samak. Anjing tu pula basah, anjing ni kering dengan kering tak apa. Ataupun kita tengok non-Muslim tu dekat kedai dobi, dia pegang anjing, dia masukkan anjing tu dekat mesin basuh. Contoh, ni nak tengok yakin itu basuh, samak. Selagi tak nampak, sudah Allah izinkan, Rasul izinkan, fiqh kaedahnya mengizinkan, tak payah samak. Dengan kaedah al-yaqin la yuzal bisyak. Yakin suci itu sebab kita tak nampak, yakinlah tu dah suci. Tidak boleh keyakinan suci bersih tadi tidak boleh dihilangkan dengan syak. Orang main-main tu syak tu, jangan dilayan sangat. Agaknya ada mughallazah, agaknya ada babi, susah nanti. Nampak tak apa. Okey, selesai. Baik. Yang kedua, dalam soalan yang pertama, perbahasan seterusnya, adapun orang yang dia tidak mau pakai mesin basuh tu sebab dia rasa tak puas, lebih baik basuh saja dekat rumah, aman, tentram. Dengan makna yang lain, dia tak mau pakai mesin tu, dia tak nampak pun ada babi, tapi dia tak nak pakai. Ni mungkin jenis yang warak, dia nak berjaga-jaga, boleh. Tapi dia tak boleh wajibkan orang lain ikut macam dia. Dalam keadaan orang lain, Islam haruskan. Baik, yang kata tadi nampak baru dikira najis mughallazah. Kalau mughallazah lah. Baik, kalau kita kata, kita yang kata tadi nak jaga warak, nak jaga, berjaga-jaga, jangan pula sampai jatuh kepada ragu-ragu. Payah ragu-ragu ni. Contoh orang yang ragu-ragu dalam solat, takbir, Allahu Akbar.
Dia sering kali kata, tadi tak sempurna lagi niat ni, dia takbir lagi, Allahu Akbar. Macam tertinggal satu perkataan tadi, takbir lagi, Allahu Akbar. Itu was-was. Jangan sampai kita nak warak, jangan sampai kita nak jaga-jaga, jatuh kepada bab was-was. Ada nampak kan solat was-was tu tak habis-habis, takbir sampai imam salam. Jangan. Islam benarkan begitu. Susah tuan-tuan ya. Kalau kita main was-was ni susah. Baik. Bagaimana tengok? Kaedah kata dimudahkan selagi tak nampak suci. Baik. Duit kita duit ringgit. Itu bukan duit ringgit yang kita buat. Duit ringgit bank buat, semua pakai. Muslim dan non-muslim pakai. Tak pernah pun kita terfikir nak samak duit kita tu. Padahal duit tu India pegang, China pegang. Kedai berapa banyak non-muslim? Ya? Tak ada terfikir nak samak duit tu. Baik. Begitu juga pinggan mangkuk makan dekat restoran yang semua datang, non-muslim pun ada. RNR kita tu, semua non-muslim pun makan situ. Tak ada pula kita basuh pinggan tu dengan samak macam tu. Tapi bila time mesin basuh, tak nampak apa, lain pula ragu-ragu datang. Baik. Begitu juga mesin teller, mesin ATM kita, semua orang pakai, ditenyih betul-betul sampai keluar nombor dia. Tak ada pula kita samak ATM tu. Islam senang macam tu kaedah. Selagi tak nampak suci. Lainlah kalau dekat mesin ATM tu ada non-muslim bawa anjing atau babi contohnya, diletak atas ATM tu. Nampak tu kena basuh. Suruh bank tu kata basuh dengan tanah, cik. Macam tu. Nampak. Kita ada kawan non-muslim ataupun bos non-muslim, pagi-pagi tempat kerja, selamat pagi bos, salam. Tiba-tiba ni najis mughallazah ni, takkan kita nak letak tangan kat belakang, nanti bos najis mughallazah. Sampai hati kita buat macam tu. Tak boleh. Selagi tak nampak, salam aja. Lainlah kalau dibawa anjing waktu tu. Baik, selesai masalah ni. Soalan kedua, boleh atau tidak non-muslim buka kedai dobi khusus untuk Islam sahaja? Macam ni. Soalan kedua ni lurus sikit supaya kita berlaku adil lah. Boleh ke tidak muslim buka kedai dobi khusus untuk muslim sahaja? Dalam agama kita tidak ada dalil yang melarang, mengharamkan. Tidak ada dalil juga yang mewajibkan. Jadi boleh tak boleh itu bergantung kepada manfaatnya, maqasidnya, kesudahannya, kesannya. Kalau dia buat banner kedai dobi itu kesannya baik, sila buat. Kalau kesannya tak baik, tangguh sekejap. Peribadi saya, tuan-tuan, peribadi, siapa-siapa yang nak buka kedai dobi muslim sahaja, dia kena kasih faham betul pada masyarakat, terutama non-muslim. Dia buka kedai dobi khas untuk muslim saja, dia kena bagi tahu alasannya, sebab yang baiklah. Jangan dia cakap saya buka kedai dobi khas untuk muslim saja, you non-muslim tak boleh masuk sebab you kotor, you babi mughallazah tau. Ini tak boleh. Ini yang boleh jadi fitnah. Ini yang boleh jadi pergaduhan antar kaum. Nak buat boleh dengan alasan yang cantik. Tuan, kami muslim, kami begini. Saya pernah buka kedai. Contohlah, saya pernah buka kedai umum. Saya nampak dalam bekas tu ada ketul daging babi. Contoh, kita cakap elok-elok. Jangan bagi alasan yang macam tadi, nanti bergaduh. Bergaduh antara kaum, ataupun Islam tu dipandang lekeh oleh kaum lain. Kita takut macam tu.
Selagi fitnah itu tak ada, boleh buat. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau nak buat sungguh, cuma alasan tadi. Sebab negara lain yang pemimpinnya kafir, majoritinya non-Muslim, mereka ada buka restoran besar. Ada satu sudut itu, dia kata ini restoran makanan untuk Muslim sahaja, Muslim only. Tak ada masalah. Kenapa di Malaysia masalah? Ini persoalan kefahaman sahaja. Soalan kefahaman sahaja. Baik tuan-tuan, bayangkan, sebenarnya bila dia buka kedai macam tu, Muslim saja, itu salah satu strategi perniagaan. Sungguh. Kalau Kajang ada, kalau Sungai Buloh ada, ramai orang Islam datang situ. Untunglah kawan kita. Salah ke untung? Tak salah. Apa sangatlah non-Muslim pun dah banyak untung pada perniagaan lain. Sama-samalah kita kongsi keuntungan. Cuba kita bayangkan, kalau non-Muslim yang buka kedai dobi khusus untuk Islam saja, non-Muslim yang buat, ada siapa nak marah? Tak ada yang marah. Betul, faham tak? Tapi kalau Muslim yang buat, kenapa sangka-sangka macam-macam? Jadi tak eloklah sangka macam-macam tu. Dalam kaedahnya pun kita tidak larang untuk Muslim basuh baju dekat kedai yang umum, kedai dobi yang umum yang diguna oleh Muslim ataupun yang bukan Muslim. Senang saja. Yang menyusahkannya kita ni, yang tak faham-faham. Kadang-kadang macam-macam kepentingan. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saja yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Minta maaf kalau ada yang tak kena. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Tuhan kami, berkatilah pertemuan kami ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang kami pelajari ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, bantulah kami untuk beramal dengan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami benar-benar mengharapkan syurga-Mu ya Allah, dan kami benar-benar mengharapkan redha daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang rindukan syurga-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang merancang untuk masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, di penghujung tahun ini ya Allah, anak-anak kami menghadapi peperiksaan besar ya Allah. Bantulah anak-anak kami menghadapi peperiksaan ya Allah. Kuatkanlah ingatan mereka ya Allah. Kuatkanlah hafalan mereka ya Allah. Berkatilah segala usaha mereka ya Allah. Berikanlah mereka kejayaan di dunia dan akhirat ya Allah. Berikanlah mereka kejayaan yang Engkau redai ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa muslimin muslimat ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.